Buatlah. Allah akan hantarkan benda yang bukan-bukan pada tuan-tuan. Tapi dengan syarat sabar. Dapat isteri yang mulutnya, yang perangai buruk dia, tapi tuan-tuan sabar, Allah hantar bantuan yang tidak diduga. Tetapi kalau tuan-tuan dapat isteri yang baik, itulah dunia keseluruhan dia. Nabi kata, dunia dengan seorang isteri yang baik, baik lagi isteri yang seorang. Kebaikan isteri yang solehah lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Masya Allah. Sebab tu dikatakan kepada kita, siapa-siapa yang dapat isteri solehah, seolah-olah dia telah mendapat keseluruhan dunia. Tuan-tuan, kalau dapat sebiji rumah yang kosong dalam rumah, bantal sebiji, tilam satu, pinggan 2 butir, gelas 2 butir, kusyen, TV tak ada, almari tak ada, rice cooker tak ada, blender tak ada, apa pun tak ada, cukuplah tuan-tuan ada seorang isteri, tuan-tuan telah mendapat keseluruhan nikmat dunia. Isteri yang solehah. Yang lain-lain tu tak penting tuan-tuan, isteri tu penting. Ada kusyen boleh urut tuan-tuan? Boleh ustaz? Bayarlah 15,000 urut. Kena karen tak pasal, tapi isteri urut. Abang sakit kepala ya, mai saya urut. Siang kat abang. Mana ada kusyen boleh urut kepala? Abang nak air ya, nanti mah buatkan air ya. Nampak? Baiknya isteri. Abang nak suap sendiri ke mah suap? Sakit tangan, mah lah suap. Ngada-ngadanya tuan-tuan. Isteri yang solehah suap suami dia. Abang nak makan di dapur ke makan atas katil? Atas katil lah. Ya Allah tuan-tuan, isteri solehahnya. Abang tengok baju abang kedut, patutnya satu line aja nampak, dah 3 line dah ni. Buka abang, saya striker lain. Ya Allah, buka pula. Baiknya abang, misai abang tu dah masuk dalam mulut, biasa potong pak. Baiknya tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi? Abang, tadi mak abang telefon, dia kata nak datang rumah kita. Seronoknya mak abang datang. Nampak? Seronoknya. Yang banyaknya mak abang tu rajin datang, menyampah saya tahu. Kalau tuan-tuan dapat isteri yang solehah, dunia tuan-tuan dapat. Dia jaga sungguh tuan-tuan. Makan minum tuan-tuan, sakit demam tuan-tuan, pakaian tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, kehormatan diri dia bila tuan-tuan keluar, semua dia jaga. Itulah dunia yang sebenarnya. Yang menghiburkan kita ialah isteri, bukan televisyen. Televisyen tak menghiburkan kita. Takut. Tuan-tuan tengok Predator lawan alien, takut. Takut. Tengok Puaka Niang Rapik, takut. Yang tak takut tengok Naomi je. Yang tu tak takut. Televisyen menakutkan kita, bukan menghiburkan kita. Tapi isteri yang menghiburkan kita. Bila kita kena tipu, sabarlah abang, sabar. Allah ada abang. Kita minta je pada Allah, biar orang yang tipu kita tu bayar balik hutang kita abang. Nampak? Isteri yang menyejukkan hati dia. Sebab tu kita kena cari isteri yang soleh. Dan akak-akak balik langsir tu kena jadi isteri yang solehah, barulah rumah tangga aman. Isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah ia istri, di jalanan kawan. Ketika kita buntu, dia penunjuk jalan. Kan seronok tuan-tuan. Bila kita buntu, isteri menunjuk jalan. Cuba tengok Khadijah. Bila Nabi Muhammad turun ke rumah selepas kena peluk dengan Jibril, Nabi menggigil, Nabi menggeletar. Maka Nabi didiamkan oleh Khadijah, ditenangkan oleh Khadijah. Sabarlah abang, sabarlah abang, tidur abang. Tak ada apa-apa tu abang, biasalah tu. Sabarlah abang. Ditidurkannya Rasulullah, ditemannya Rasulullah sepanjang Rasulullah tidur, menjadikan Rasulullah tenang jiwa dia. Sebab itulah Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang lebih berumur daripada dia. Tuan-tuan ingat saja-saja kan Nabi Muhammad kahwin dengan orang yang tua, 15 tahun tua tuan-tuan.
Janda pula tu. Dan janda pula 2 kali janda. Ada anak 2 orang, janda 2 kali. Nabi Muhammad anak teruna terang tang-tang 25 tahun, tengah ganteng. Tiba-tiba kahwin dengan Khadijah, janda anak 2, 15 tahun berusia, lebih daripada Nabi. Ingat saja saya ke? Tidak. Ada sebab kenapa Nabi kahwin dengan Khadijah. Sebabnya ialah Allah yang menjodohkan mereka. Sebab Allah tahu bila jadi Nabi, ujian sangat berat. Kalaulah dapat isteri yang tak matang, maka Nabi takkan berjaya. Nak jadi Nabi, ujian sangat hebat. Mesti ada seorang perempuan di belakang Nabi yang menjinakkan hati Nabi. Nak menjadi Nabi ni orang nak bunuh, mesti ada satu perempuan yang menyabarkan Nabi di rumah Nabi. Maka perempuan itulah yang Allah pilih, namanya Khadijah. Bayangkan kalau anak muda yang kahwin dengan Nabi, umur 19 tahun, Nabi malam tak balik, lewat balik malam. Kadang-kadang berdakwah, kadang-kadang pergi perang, kadang-kadang orang nak bunuh, kadang-kadang orang nak halau. Bayangkan kalau perempuan tu 19 tahun, agak-agak dia boleh layan Nabi. Abang tak balik ya, cik ni muda lagi tau. Tapi Khadijah tak ada macam tu, sebab dia berumur, dia tenang. Sebab itu bila Nabi balik daripada Gua Hira selepas kena peluk dalam peristiwa Iqra, Khadijah kata, sabarlah abang, insya-Allah Allah tolong kita. Ada Khadijah kata, itulah gatal. Rumah ada, nak tidur dalam gua. Udah balik pergi gigit-gigit. Tah jin mana yang peluk dia? Ada Khadijah cakap macam itu? Tak ada, tuan-tuan. Khadijah damaikan Rasulullah. Hebat. Sebab itulah tuan-tuan kena ambil Khadijah. Cari isteri yang agak-agak berumur pada tuan-tuan. Apa salah? Tak salah. Tetapi kalau isteri dah tahu dia berumur, jagalah tubuh badan. Khadijah ketika dia mati, tuan-tuan, orang mandikan mayat dia macam pemudi yang berusia 18 tahun. Dia jaga badan dia, dia jaga bentuk tubuh dia. Walaupun dia mati umur 50 lebih, tapi badan dia macam 18 tahun. Jadi abang-abang pun gitulah. Ada isteri pergilah hantar spa, spoon. Ini nak isteri lawa, spa tak pernah hantar, facial tak pernah buat, geda tak pernah beli. Belilah lotion, krim ke apa bala ke, gincu pun tak pernah beli. Hari itu dah beli dah ustaz. Abang saya beli, tak pernah beli gincu, beli. Tapi pakai-pakai dekat kenduri kahwin ustaz, minum air sirap meleleh gincu tu ustaz. Gincu kedai RM2 belinya ustaz. Patut-patutlah tuan-tuan pun. Kalau kata nak isteri lawa di rumah, buat. Bukan kita biar ya kamu, dan isteri pun kena faham. Tengok mana-mana yang patut dibuangkan lemak selulit, buatlah, buanglah. Ini kadang-kadang selulit daripada pohon sampai ke dada, jenuh tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Macam Siti Khadijah jaga Nabi Muhammad 18 tahun, macam budak muda 18 tahun Allah Ta'ala bagi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini kita disebutkan kepada kita tentang kelebihan. Dapat 2. Yang pertama, kelebihan dapat isteri yang mulut jahat. Tuan-tuan tolong sabar, Allah akan bagi rezeki ikut lain. Yang keduanya, kelebihan mendapat isteri yang taat. Tuan-tuan telah mendapat keseluruhan dunia. Hati yang sedih bila dapat isteri yang taat, jiwa jadi tenang. Hati yang tak seronok bila dapat isteri yang baik, jiwa jadi seronok. Sebab bila kita letih, masuk saja dalam rumah, isteri senyum. Isteri senyum, dia habis dah segala masalah, buanglah. Senyuman itu saja menggembirakan. Tapi sayang, kadang-kadang suami bila isteri senyum, suami tanya pula, apa senyum-senyum? Orang punya masalah, senyum-senyum pula. Itu tak betul. Kita tak menghargai. Sepatutnya bila orang senyum, kita balas balik dengan senyuman yang menggembirakan. Baik, kemudian maka telah selesailah kita mengetahui akan hukum segala perempuan yang derhakakan suaminya.
dan telah mengetahui pula akan kebinasaan segala lelaki yang